Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya akan buat sedikit demonstration bagaimana kaedah yang kita gunakan untuk mengisi coursework item specification table ataupun SIS untuk JTMK. Baik, jadi hari ini saya menggunakan kod subjek DFN 6023 connecting 1, dan subjek ini adalah masih menggunakan syllabus 3.0. Jadi dia agak sukar untuk kita mappingkan di antara assessment dan jenis penilaian kita lakukan. Namun saya percaya untuk syllabus 3.1 dan 1.0 keadaannya adalah lebih mudah lah. Jadi perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan masukkan kod kursus dan nama kursus tersebut. Seterusnya kita masukkan juga bahagian CLO, CLO 1 sehingga CLO berapa yang ada pada kita punya syllabus. Jadi ada beberapa perkara yang kita perlu ada untuk membuat SIS ni. Antara lainnya adalah selain pada SIS punya form ni, kita juga perlu ada syllabus. Selain pada tu kita perlu ada assessment lah, untuk membolehkan kita mapping assessment dengan mapping assessment dengan table pada SIS ni. Jadi contoh pertama saya akan tunjukkan bagaimana kita nak letakkan maklumat pada assessment jenis quiz. Jadi sebelum tu kita perlu pergi kepada syllabus terlebih dahulu. Jadi kita lihat pada bahagian pada bahagian AST table. Saya rotate dulu. Baik, jadi ini adalah AST table. Jadi saya akan tunjukkan yang pertama untuk quiz ataupun online assessment. Jadi quiz yang pertama kita akan terus mapping kepada CLO1. Jenis penilaian adalah connective dan maksimum untuk soalan ini adalah C4. Ia bermaksud sekurang-kurangnya perlu ada satu soalan yang mencapai C4. Dan topik ini adalah topik yang pertama, memandangkan dia ada 5 quiz. Jadi kita ambil satu quiz untuk setiap topik lah. Baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada assessment kita, iaitu quiz. Baik, pada soalan yang pertama kita dah nampak, lihat di situ kita dah ada maklumat CLO1 dan C1. Dan soalan pertama ni adalah merujuk kepada topik pertama. Jadi kita terus pergi pada SIS yang ada pada Excel kita, dan kita masukkan yang pertama adalah CLO1. Kemudian kita masukkan nombor soalan, berapa bilangan soalan. Jadi memandangkan kita baru soalan yang pertama, jadi kita masukkan 1 dan markahnya 1. Kemudian kita terus kepada bahagian construct. Jadi construct ni merujuk kepada subtopik penilaian soalan kita tadi. Jadi kita lihat pada syllabus, kita scroll pada bahagian atas. Jadi saya rotatekan semula. Jadi soalan untuk topik 1 adalah merujuk kepada 1.1, Identify Hierarchical Network Design Overview. Jadi kita copy maklumat yang ada pada 1.1 dan kita terus masukkan kepada maklumat yang ada untuk yang ada pada table lah. Jadi 1.1 untuk soalan yang pertama, dan soalan ini jenis penilaiannya adalah objektif, multiple choice question. Jadi O adalah untuk objektif, S untuk structure, dan E untuk essay. Itu contoh yang pertama. Jadi kita lihat contoh untuk soalan yang berikutnya. Jadi soalan kedua merujuk kepada CLO1 dan kaedah penilaian adalah C2 pada bahagian C2. Baik, kita terus pergi kepada Excel kita. Jadi masih lagi C1, kaedah penilaian C2. Jadi kita tandakan 1 di sini
dan masukkan markah 1 merujuk kepada penilaian soalan yang kedua. Namun dia masih menggunakan subtopik yang sama, iaitu 1.1. Jadi kita tarik saja 1.1 dan objektif kat situ. Baik, jadi inilah yang kita lakukan sehingga selesai. Kuis yang pertama dan kuis yang berikutnya lah. Di sini kita boleh mengisi maklumat T1 untuk topik yang pertama. Dan akhir sekali, setelah selesai kita masukkan ke semua maklumat, kita perlu totalkan markah yang ada pada kuis ataupun assessment yang berkenaan. Jadi ini yang telah saya lakukan pada kuis yang ada, kuis 1 sehingga kuis 5. Jadi kalau soalan itu ada beberapa soalan yang merujuk kepada subtopik yang sama, jadi apa yang saya lakukan adalah dengan menggunakan dua subtopik yang sama tetapi soalan yang berlainan. Kalau kat sini kita ada 4 soalan, 1, 2, 3 dan 4 untuk kuis yang kedua, merujuk kepada 2.2. Sebab apa saya buat 2? Sebab kaedah penilaian yang mengukur nombor soalan tersebut menggunakan kaedah penilaian yang berbeza, iaitu soalan ini menggunakan kaedah penilaian C1, manakala soalan ini menggunakan kaedah penilaian C2. Ini adalah menggunakan kaedah penilaian C3 dan seterusnya. Soalan pada kuis 2 menggunakan penilaian C yang keempat. Jadi sebab tu saya menggunakan ataupun melakukan proses yang sebegini. Jadi begitu juga yang dapat kita lihat untuk kuis-kuis yang seterusnya. Jadi saya nak tunjukkan satu lagi contoh bagaimana kita lakukan untuk proses yang assessment yang melibatkan satu CLO tetapi dua kaedah penilaian pada satu assessment. Contoh yang saya ambil adalah practical task. Jadi di sini practical task akan menilai topik kedua, 3 dan 4 yang merujuk pada CLO2, tetapi penilaian ada dua kat sini, P psikomotor untuk psikomotor dan C untuk kognitif. Jadi kaedah yang saya lakukan, contohnya ada kat sini kan, practical task yang pertama. Di sini saya menilai dua topik. Jadi kaedah penilaian kita perlu lihat pada soalan lah. Kita terus pada soalan. Jadi soalan yang pertama merujuk kepada task yang pertama. Ada 16 markah, CLO2 dan kaedah penilaian adalah P4. P4. Jadi apa yang perlu kita buat, kita pergi pada table Excel, pergi pada tab yang berada di bawah ni, pada psikomotor, practical task, CLO yang kedua dan P4, 16 markah dan apa construct dia, dan kita tandakan pada bahagian structure kat situ lah. Jadi proses yang seterusnya yang kita akan lakukan adalah dengan melihat soalan yang berikutnya pada practical task. Task yang kedua CLO2 tetapi menggunakan penilaian C3. Jadi kita terus kepada table, pergi pada connective dan lihat pada bahagian soalan tersebut kita letakkan nombor bilangan soalan 1 dan di sini menilai C2, C3 pada bahagian ini. Kita dapat lihat 1 dan jumlah markah dia berapa? 6 sebagai contoh. Dan seterusnya letakkan subtopik dan kaedah penilaian yang kita gunakan, objektif, structure ataupun AC. Baik, di akhir sekali kita dapat lihat jumlah keseluruhan yang dapat kita totalkan pada semua jenis penilaian kita. Jumlah markah yang kita dah total pada semua jenis penilaian kita, dan di bahagian tepi pada setiap assessment adalah jumlah markah, jumlah markah yang kita dapat lihat untuk assessment tersebut. Tapi ini adalah untuk kognitif sahaja. Untuk psikomotor dia ada markah yang lain. Ini jumlah markah. Ini adalah untuk jumlah markah bagi assessment tersebut bagi kaedah penilaian psikomotor, manakala di bawah ini adalah jumlah markah untuk
kaedah penilaian P3. P3. Jadi dia akan persentagekan kat sini, dan secara keseluruhan kita tahu bahawa berapa banyak penilaian jenis contohnya Psychomotor 3 ni, P3 16%, dan P4 84% daripada keseluruhan assessment yang kita lakukan. Begitu juga kalau tuan-tuan dan perempuan ada penilaian jenis efektif, jadi juga boleh masukkan pada ruangan efektif. Jadi akhir sekali kita boleh generate graf secara terus, yang mana graf ni kita boleh buat apabila kita dah dapatkan maklumat pada bahagian C, A dan P tadi. Jadi kita boleh menggunakan kaedah formula tu sama dengan terus pada connective, dan kita klik pada bahagian persen ni untuk C1. C1. Dan seterusnya untuk C2 pun samalah sehingga selesai. C2 dan sehingga selesai lah. Baik, itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk silibus 1.0 dan 3.1. Saya harap itu proses akan menjadi lebih mudah kerana mappingnya adalah lebih direct lah, lebih direct kepada topik dan kepada kaedah penilaian tadi. Baik, itu saja. Jadi saya harap semua maklum dan faham. Dan ada sebarang masalah boleh bertanya pada saya ataupun Cik Azrin lah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.